Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid semua. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita secara PDPR. Hari ini cikgu akan mengajar Bahasa Melayu Tahun 1, Unit 8, Menu Sihat, tajuk Lazatnya Sayur dalam Kemahiran Menulis. Diharap semua murid-murid sudah pun bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu. Sudah bersedia? Mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran kita, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat pertama, membina ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Kedua, murid-murid dapat meneliti bahan dan mencatat maklumat ke dalam rajah. Baiklah, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya. Bagaimana cara membina ayat? Sebab dalam tajuk hari ini, murid-murid dikehendaki menulis ayat. Kemahiran menulis ayat. Sebelum itu, kita lihat bagaimana cara membina ayat. Mula-mula murid-murid kena tahu pada gambar yang murid-murid lihat, sekiranya ada nampak gambar orang, jadi siapa orang itu? Kita namakan orang itu. Atau sekiranya murid-murid nampak dalam gambar tersebut adalah objek, contohnya murid-murid nampak pensel, ya. Apa objek tersebut? Namakan objek tersebut. Pensel. Pensel. Jadi namakan itu pensel lah, ya. Kalau itu orang, contohnya kita nak beri nama orang itu Alif. Jadi siapa nama orang itu adalah Alif. Kita kenal pasti dahulu, ya. Yang kedua, sekiranya orang itu sedang buat apa? Kita tengok apa yang dia sedang lakukan. Sedang buat apa? Kita akan bina daripada situ. Bina ayat daripada situ, ya. Contohnya kalau kita nampak ibu itu sedang memasak, kan? Kita bina ayat sedang memasak. Seterusnya keterangan. Keterangan dan juga ataupun di mana perbuatan tadi dilakukan. Contohnya kalau mak tadi masak nasi dekat mana? Dekat dapur, tuliskan di dapur. Kalau orang itu sedang bermain bola, di mana? Kalau di padang, tuliskan di padang. Ya? Faham ya murid-murid semua? Bagus. Jadi kita sudah kenal pasti siapa atau apa objek tersebut, sedang buat apa, keterangannya ataupun di mana. Di sini kita lihat contoh ayat bagi gambar yang pertama. Kita lihat di sini ada dua orang budak lelaki. Kita namakan dua orang budak lelaki ini. Siapa dia? Lepas tu apa yang mereka lakukan? Di mana? Jadi ayat yang pertama. Di sini kita lihat ayat dia. Ali dan Abu bermain bola. Tengok ni, dia sedang bermain bola, kan? Lepas tu di mana? Di padang. Titik. Jadi ayat untuk gambar pertama, Ali dan Abu bermain bola di padang. Nampak ya murid-murid semua? Cara membina ayat. Seterusnya kita lihat bagi gambar yang kedua. Kita nampak ni, ada seorang budak ni. Kita namakan budak tersebut. Nampak dia macam tak sabar, ya. Nak makan sesuatu yang ada di depan mata dia. Kita namakan, lihat apa yang dia tak sabar nak makan tu. Satu ni kita nampak macam buah-buahan. Satu lagi ni kita nampak dia sayur-sayuran. Jadi kita bina ayat daripada situ. Contoh ayat yang diberi. Alif suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Titik. Di sini senang saja kita nak bina ayat, ya. Kita namakan orang ini, apa yang dia sedang buat, yang macam dia rasa perasaan dia macam suka. Lepas tu apa yang dia nampak dekat sini, yang tak sabar nak makan. Itu saja. Bina ayat ini sebenarnya mudah saja, ya. Kita untuk tahun 1 tak perlu bina ayat panjang-panjang. Kita tengok pada gambar, kita lihat pada gambar apa yang sedang dilakukan, di mana, siapa ataupun apa objek tersebut.
tersebut. Itu saja, ya. Okey, diharap apa yang cikgu katakan ini dapat membantu murid-murid untuk membina ayat selepas ini, ya. Okey, seterusnya mari kita lihat. Okey, murid-murid dikendaki buka buku teks muka surat 47. Okey, sudah bersedia? Okey, alhamdulillah. Okey, di sini kita lihat cikgu ni kata, murid-murid diminta baca ayat di sebelah dan selepas itu cuba bina ayat berdasarkan gambar, ya. Cikgu dah pesan. Murid-murid kena baca ayat di sebelah. Lepas itu kena ingat bina ayat berdasarkan gambar. Okey. Okey, paparan ini sama juga dengan dalam buku teks kamu, ya. Okey, cuma cikgu besarkan saja di sini. Okey, dalam kemahiran menulis nanti kita akan lihat bagaimana cara nak menulis ayat berdasarkan gambar. Okey, tajuk kecil pada hari ini adalah lazatnya sayur. Okey, kita baca untuk ayat yang pertama. Rizal suka makan sayur. Sayur ada vitamin dan garam mineral. Seterusnya bagi gambar yang kedua, kita lihat. Okey, kita baca. Gigi Rizal kuat kerana selalu makan sayur. Gusi Rizal juga sihat. Bagusnya Rizal ni dia suka makan sayur, kan? Murid-murid suka makan sayur tak? Cikgu suka makan sayur. Kita dah tahu di sini sayur ni banyak vitamin dia dan garam mineral, ya. Seterusnya sayur juga membuatkan gigi kita kuat dan juga gusi kita sihat. Jadi murid-murid pun kena ikut cara Rizal suka makan sayur. Ya. Okey, lepas ni makan sayur banyak-banyak. Okey, seterusnya kita lihat pada gambar yang ketiga. Kita lihat di sini gambar yang ketiga dan gambar yang keempat tidak diberi ayat. Ya. Jadi aktiviti di sini murid-murid kena membina ayat. Okey, kita lihat dulu gambar yang ketiga ini. Ini adalah sayuran, ya. Ini adalah sayuran. Kita namakan sayur ini. Okey, yang berwarna hijau adalah sawi. Okey, yang ini pula kita namakan dia lobak merah. Jadi bagaimana cara nak membina ayat? Kita ambil lagi perkataan Rizal sebab ini adalah cerita tentang Rizal. Okey, kalau dah dipaparkan sayur ini mesti Rizal suka makan sayur, kan? Okey, jadi apakah ayat yang sesuai bagi gambar yang ketiga? Mari kita lihat. Di situ ada dipaparkan Rizal suka sayur sawi dan lobak merah. Cikgu pun suka sayur sawi dan lobak merah. Murid-murid suka tak? Suka juga? Bagus. Okey, di situ kita dah nampak perkataan yang diberi ataupun ayat yang ada di sini adalah Rizal suka sayur sawi dan lobak merah. Okey, seterusnya mari kita lihat bagi gambar yang keempat pula. Okey, kita lihat di situ sayur-sayurannya macam sudah pun dimasak, ya. Siapa yang masak sayuran yang sudah siap ni? Mesti Ibu Rizal, kan? Yang pandai masak biasanya ibu, kan? Ibu Rizal. Apa yang kita nak buat tentang ni? Makanan ini kalau dah siap, kita namakan dia apa ni? Sup sayur. Okey. Bagaimana cara hendak membina ayat bagi gambar yang keempat ini? Okey, kita lihat di sini. Okey, di situ kamu nampak Ibu Rizal masak sup sayur. Ibu Rizal masak sup sayur. Okey. Boleh ya murid-murid bina ayat? Kita bina ayat pendek tapi bertepatan dengan gambar. Okey, itu saja ya bagi ayat nombor 3 dan juga nombor 4. Okey. Sekarang mari kita lihat aktiviti. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita buka buku aktiviti muka surat 51. Okey,
Sudah buka dah? Alhamdulillah. Okey, mari kita lihat apakah pesanan daripada cikgu ini. Okey, dia kata, murid-murid diminta membina ayat berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan. Okey, nanti murid-murid, okey, lihat di sini. Okey, ada frasa sudah diberikan iaitu perkataan. Okey, gambar, lihat. Okey, semua lihat. Lepas tu nanti murid-murid dikehendaki membina ayat berdasarkan frasa yang diberikan dan juga gambar. Okey ya. Sekarang kita lihat di sini aktiviti 3, bina dan tulis ayat. Okey, di sini kita lihat ada 5 gambar. Okey, lepas tu gambar yang pertama, ayat sudah pun dibuatkan ya. Okey, kita lihat dahulu. Okey, siapakah dalam gambar ini? Siapakah dalam gambar ini? Ya, ini adalah Ibu Rizal. Sebab, okey, ini menceritakan tentang Rizal. Okey, ini adalah Ibu Rizal. Frasa yang diberikan adalah menyediakan sarapan. Okey, jadi, okey, murid-murid tinggal letakkan Ibu Rizal. Lepas tu tambahkan frasa yang diberi, menyediakan sarapan. Itu sahaja. Senang kan? Okey, bermula kita lihat pada gambar, lepas tu kita masukkan frasa yang diberi. Lepas tu tambahkan sikit-sikit perkataan ya, menjadi ayat yang lengkap. Sekarang kita lihat pada gambar yang kedua. Okey, kita namakan. Okey, ini siapa tadi? Ini adalah Rizal. Okey, seterusnya murid-murid dikehendaki masukkan frasa yang diberi. Okey, jadi ayat untuk gambar yang kedua adalah apa dia? Okey, di situ murid-murid dapat lihat Rizal bersarapan sebelum ke sekolah. Okey, macam murid-murid jugalah. Kalau nak pergi ke sekolah, kita kena bersarapan dahulu kan? Ya, untuk mendapatkan tenaga. Apabila kita ada tenaga, bolehlah kita belajar dengan baik. Okey. Seterusnya kita lihat pada gambar yang ketiga. Di situ, okey, kita akan namakan dia lagi. Siapa tadi? Rizal. Lepas tu frasa yang diberi adalah roti bakar. Jadi sarapan yang dibuat oleh Ibu Rizal tadi adalah roti bakar. Jadi, apakah ayat yang sesuai untuk kita bina ayat bagi gambar yang ketiga? Dah dapat dah? Okey, mari kita lihat apakah ayat yang sesuai. Okey, di situ murid-murid dapat lihat Rizal makan roti bakar. Nanti ayat di sini murid-murid letakkan di atas garisan. Boleh ya? Okey, kita lihat pula bagi gambar yang keempat. Apakah yang sedang dilakukan oleh Rizal? Lepas tu frasa yang diberikan adalah susu segar. Sudah dapat dah? Okey, mari kita lihat apakah ayat yang sesuai. Ya, Rizal minum susu segar. Rizal minum susu segar. Nanti murid-murid letakkan ayatnya di atas garisan. Okey ya, kita kena minum susu segar ya untuk membina gigi yang kuat, badan sihat kan? Okey, banyak kelebihan minum susu segar. Okey, seterusnya kita lihat pada gambar yang kelima. Okey, frasa yang diberikan adalah sentiasa cergas. Cergas ya, sihat tubuh badan, cergas, aktif. Jadi, apakah ayat yang sesuai untuk kita bina bagi gambar yang kelima? Murid-murid sudah dapat dah? Okey, bagus. Okey, mari kita lihat. Apakah ayat yang sesuai bagi gambar yang kelima ya? Ya, badan Rizal sentiasa cergas. Okey, badan Rizal sentiasa cergas. Okey, nanti letakkan ayat ini di atas garisan. Boleh ya murid-murid? Untuk aktiviti muka surat 51. Okey, nanti cikgu mahu semua murid-murid tuliskan jawapan. Okey, jawapan-jawapan ini letakkan di atas garisan. Sekiranya ada jawapan lain yang murid-murid mahu buat, okey, boleh juga. Okey, asal tidak
lari daripada perkataan yang diberikan dan juga kena lihat berdasarkan gambar. Okey. Jangan lupa tuliskan tarikh hari ini ya. Di atas ni tuliskan tarikh sebagai bukti kamu buat latihan pada hari ini. Okey, faham ya murid-murid semua? Okey, bagus. Seterusnya kita lihat pada buku aktiviti muka surat 52. Okey, murid-murid sudah sedia? Okey, bagus. Okey, sekarang kita lihat pesanan daripada cikgu. Mari kita buat latihan seterusnya tentang menu berkhasiat. Di sini murid-murid dapat lihat menu berkhasiat. Okey. Sekarang kita lihat pada aktiviti 4. A. Teliti gambar dan catat maklumat. Kita tengok gambar dulu. Okey, maklumat dia dah berikan di sini. Ni maklumat dia. Lepas tu nanti kena catat dekat dalam bulatan ni ya, tempat yang disediakan di sini. Okey, sekarang kita lihat menu berkhasiat. Okey. Contoh yang tadi Rizal lah kan. Okey, dia pukul 6.45 pagi dia makan apa? Dia sarapan apa? Lepas tu waktu tengah hari, pukul 1 tengah hari dia ambil makanan apa? Ni tentang menu berkhasiat. Apakah makanan yang dimakan? Sekarang kita lihat pada pukul 6.45 pagi. Okey, sarapan yang diambil. Okey, mesti kamu pun pernah makan sarapan sebegini kan? Okey, sarapan yang diambil adalah bijirin, tembikai, roti bakar, telur, minum susu. Ini adalah menu berkhasiat untuk sarapan pagi. Ya, bagus ni ya. Seterusnya untuk menu berkhasiat untuk makan tengah hari. Biasa kita makan waktu tengah hari pukul berapa? Pukul 12.30 ke pukul 1 ya, anggaran begitulah. Okey, ambil apa? Kena ambil nasi. Okey, nasi tu dikukus. Okey, nasi kukus. Ada protein. Apa dia? Ikan bakar. Ya. Lepas tu ada sup sayur. Okey, vitamin ya, sup sayur. Lepas tu ada manis-manisan lepas dah makan tu. Makan agar-agar ya. Mesti makan agar-agar yang kurang manis ya. Okey, seterusnya ambil jus buah orange ni ya, kita nampak ya. Okey. Bagus ya, ikan tu dibakar jadi tak ada minyak ya, sup sayur pun bagus kan. Okey, nasi tu dikukus. Ini adalah menu berkhasiat untuk makan tengah hari. Okey, seterusnya okey, daripada maklumat yang dipaparkan ini, murid-murid dikehendaki letakkan mana sini sarapan pagi. Okey, letakkan nama-nama menu tadi. Lepas tu pencuci mulut. Letakkan di sini. Mana tadi yang pencuci mulut bagi sarapan pagi dan juga makan tengah hari tadi. Lepas tu makanan tengah hari, murid-murid kena letakkan di sini apakah dia. Okey, cuma catat saja maklumatnya. Okey, di sini. Boleh? Okey, mari kita bincang dan buat. Okey ya. Okey, sekarang kita lihat untuk sarapan pagi. Untuk sarapan pagi ni kita ambil susu. Ya, susu bagus ya untuk kesihatan. Seterusnya apa lagi? Maklumat ya, kita kena catat ni untuk sarapan. Apa dia? Ya, bijirin. Kompleks ke bijirin ya. Okey, ataupun oats ke. Okey, bagus ya. Okey, seterusnya apa lagi yang perlu kita ambil untuk menu berkhasiat? Roti bakar. Roti tu kita bakar macam tadi. Macam tadi Ibu Rizal dia buatkan sarapan roti bakar. Yang ni dah roti bakar. Ya, roti tu keperangan sebab dibakar kan. Okey. Seterusnya apakah lagi sarapan untuk waktu pagi? Ya, telur. Nampak ni telur pun kita ambil ya. Jadi ini adalah sarapan untuk
untuk menu berkhasiat pada pukul 6.45 pagi. Seterusnya kita lihat pada pencuci mulut. Apakah perkataan yang perlu kita letakkan di sini? Pencuci mulut. Kena letakkan. Kena asingkan ya, sarapan apa tadi, pencuci mulut, makan tengah hari. Pencuci mulut ni adalah makanan selepas kita makan makanan utama. Biasanya dia ada manis-manisan sikit lah ya. Okey. Jadi kita letakkan di sini pencuci mulut selepas kita makan. Kita pun ingin nak makan lagi kan, tapi makan sekadar untuk rasa sedikit lah kan. Okey. Apakah dia pencuci mulut? Ya, tembikai. Okey, seterusnya. Apakah dia pencuci mulut seterusnya? Ya, agar-agar. Ni adalah agar-agar. Kalau kamu nampak di tepi ni kan, agar-agar. Kalau boleh buatlah kurang manis ya, bagus untuk kesihatan. Jangan manis sangat. Macam tembikai ni pun kan manis-manis buah kan, bagus juga kan, bagus untuk kesihatan. Makan buah-buahan memang bagus. Seterusnya kita lihat pada makan tengah hari. Apakah menu makanan tengah hari yang perlu kamu letakkan di sini? Okey, kita lihat. Ya, nasi kukus. Nasi kukus tadi. Okey, kamu kena letakkan di ruangan ini. Ini adalah untuk makanan tengah hari. Okey, seterusnya apa lagi? Ya, ikan bakar. Okey, nampak ni gambar ikan bakar yang saya letakkan di tepi ni. Ikan bakar ya. Okey. Seterusnya apakah lagi? Ya, sup sayur. Sup sayur adalah menu makanan tengah hari. Seterusnya, jus buah. Okey, jus buah. Okey, ini adalah maklumat yang sudah kita letakkan. Dah asingkan sarapan pagi, pencuci mulut, makan tengah hari. Okey. Sekarang dah dapat dah? Catat? Okey, cikgu nak jangan lupa tuliskan tarikh hari ini. Okey, hari ini sebagai bukti kamu buat kerja ya pada hari ini. Seterusnya catatkan maklumat. Okey, maklumat ini semua di ruangan yang disediakan. Okey. Nampaknya kita punya pembelajaran kita pada hari ini sudah pun selesai. Okey, alhamdulillah ya, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid semua dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey ya. Terima kasih kepada semua murid-murid cikgu ya. Cikgu ucapkan selamat belajar kepada murid-murid semua. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.